Ini Tanzania Commercial Bank ICB, nama dia International Commercial Bank kan. Sekali lagi baguslah kalau anak dia jadi anak Melayu kaya di Afrika, tapi persoalannya dari mana wang ini datang. Itu. Salam Malaysia Madani. Waalaikumsalam. Dari mana Malaysia pula, daripada mana duit-duit itu datang, betul tak? Jadi sekarang ni anak dia dah dewasa, dah mengetuai beberapa syarikat, beberapa buah syarikat di kepulauan luar negara. Itu termasuklah syarikat Splendid International kan, yang bernilai 12 juta pound sterling. Sebenarnya dia ni sendiri, saya rasa dia ni lebih kaya daripada Robert Kwok ataupun Vincent Tan. Nama-nama yang kita sering dengar sebagai orang nombor 1, nombor 2 terkaya di Malaysia kan. Tetapi dia ni lebih kaya dalam senyap lah kan. Dan dia adalah antara orang politik yang, antara orang kanan Mahdi sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi timbalan lagi, ataukah dia ni menjadi tukang simpan, wallahualam. Dan hari ni tersebar, kita tahu ada 10 nama dikaitkan dengan Pandora Papers, tapi kenapa Tun Daim seorang yang dikejar? Ini satu spekulasi yang bertiup kencang. Antara yang bertiup kencang juga iaitu Menteri hari ini, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri MITI. Okey, saya nak bagi korang dengar sekejap penerangan daripada Tengku Zafrul sendiri. Kejap saya buka. Itu lagi. Dan sebenarnya dah saya jelaskan pada tahun tersebut. Tetapi sekarang ni isu tu dia naik semula. Jadi kalau nak tahu apa kaitan Zafrul dengan Pandora Papers, ayo kita putar mesin masa kembali ke 2021. Artikel pertama yang mengaitkan saya dengan Pandora Papers diterbitkan Malaysia Kini pada 4 Oktober 2021. Nama saya disenaraikan sebagai pengarah Labuan Investment Labuan Limited, sebuah syarikat kewangan luar pesisir yang diperbadankan di Labuan. Dalam artikel tersebut, Malaysia Kini sebut bahawa saya dilantik ke jawatan tersebut pada 2009. Tetapi, saya tidak lagi memegang jawatan tersebut. Saya telah membuat penjelasan pada hari yang sama, 4 Oktober 2021. Apa penjelasannya? Saya telah dilantik sebagai pengarah kumpulan Kenanga Holdings Berhad dari Januari 2009 hinggalah Jun 2010. Melalui jawatan ini, saya juga telah dilantik sebagai pengarah di anak syarikat atau syarikat bersekutu kumpulan Kenanga, termasuk di Capital Investment Bank Labuan Limited. Tetapi pada Jun 2010, saya telah dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif di Maybank Investment Bank Berhad. Sehubungan itu, saya telah melepaskan semua pelantikan saya di dalam kumpulan Kenanga, termasuklah jawatan sebagai pengarah di Capital Investment Bank Labuan Limited. Itulah dia ceritanya. Jadi sekarang ni ada sesetengah pihak desak supaya saya disiasat berkenaan pendedahan Pandora Papers ni. Soalan saya, siasat untuk apa? Saya dinamakan sebagai pengarah syarikat bagi pihak kumpulan Kenanga. Sebab saya bekerja dengan mereka. Syarikat itu bukan saya yang punya. Lepas saya tak bekerja dengan kumpulan Kenanga, jawatan pengarah itu pun saya dah lepaskan. Syarikat Capital Investment Bank Labuan Limited itu sendiri diperbadankan di Labuan dalam Malaysia. Labuan pula dijadikan pusat kewangan luar pesisir antarabangsa oleh kerajaan Malaysia pada 1990. Pada masa itu, Tun Mahathir adalah Perdana Menteri dan sehingga kini Labuan masih berperanan sebagai International Business and Finance Center di bawah seliaan agensi kerajaan Labuan Financial Services Authority. Adakah pihak yang minta saya disiasat itu nak kata bahawa semua syarikat kewangan yang dibuka di Labuan menjalankan perniagaan haram dan melanggar undang-undang? Adakah mereka nak minta supaya semua pengarah syarikat kewangan di Labuan disiasat oleh SPRM? Kita kena ingat, kerajaan Malaysia sendiri yang wujudkan LIBFC ini dan menggalakkan syarikat Malaysia untuk membuka anak syarikat di sini. Adakah mereka nak tuduh kerajaan Malaysia menggalakkan aktiviti haram?
Jadi, you all tahu tak, ada lebih 940 syarikat yang berdaftar dengan LFSA. Antaranya 70 bank dan 237 syarikat insurans. Sehingga kini, bank-bank Labuan memiliki hampir 50 bilion US dollar aset dan syarikat insurans di Labuan mempunyai premium insurans hingga 1.7 bilion US dollar. Okey, baik. Itu antara penerangan yang diberikan oleh Tengku Zafrul berkait dengan nama dia yang dipetik di dalam sebagai salah seorang nama yang terdapat dalam Pandora Papers lah. Sama ada SPRM nak siasat dia atau tidak, itu terpulang. Kan, sebab 2021 lagi sebenarnya dia telah disiasat. Jadi serahkan kepada SPRM sebab Mak Badak pun dah report kepada SPRM berkenaan dengan nama-nama lain di dalam Pandora Papers. Betul tak? Jadi gerakan yang satu gerakan apa tak, gerakan apa NGO tu lah, kan. Dan well, kita tunggu dan lihat saja siasatan ini. Dan berkenaan dengan Tun Daim ni disiasat SPRM kerana menyembunyikan ratusan bilion di luar negara. Kejap Hello? 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 Awak tak dengar ni? Okey, kalau siapa yang nak naik, saya tak nak sembang lama-lama. Sebenarnya seorang tak ada benda pun sangat nak sembang kan. Bolehlah request untuk naik dan pun sangat nak sembang kan. Bolehlah request untuk naik. Dan SPRM siasat Tun Daim ini mengenai 12 aset pesisir luar pesisir yang dilaporkan oleh Pandora Papers sejak 26 April tak silap saya 2023.